Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya akan terangkan tentang komunikasi dalam organisasi dalam pengurusan Islam. Ini pula adalah antara topik-topik yang akan dibincangkan dalam bab ini. Walau bagaimanapun, dalam video ini saya akan fokuskan terlebih dahulu kepada definisi komunikasi dan unsur-unsur penting dalam proses komunikasi. Pendahuluan. Berkomunikasi merupakan sebahagian daripada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam urusan dakwah Islamiah, bagi mengajak kepada perkara yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar. Selain daripada itu, Islam juga menganjurkan agar umatnya selalu berdoa kepada Allah SWT, saling mengenal antara satu kaum dengan kaum yang lain, saling memberi nasihat atas perkara kebenaran iaitu hak, bincang dan menghormati pandangan orang lain, melaksanakan amalan syura dan berbahas dengan cara yang baik, memudahkan pertemuan dan percakapan dengan ucapan salam dan sebagainya. Komunikasi Islam merupakan komunikasi yang berasaskan nilai-nilai keagamaan dan terjamin kebenarannya, serta membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini kerana segala sesuatu yang berhubungan dengan proses komunikasi, sama ada berbentuk prinsip, kaedah, mesej, matlamat, media, hendaklah berasaskan panduan wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Amalan komunikasi tersebut dikira ibadah dalam kehidupan umat Islam. Sebelum kita berbincang tentang komunikasi secara panjang lebar, adalah semestinya kita perlu memahami tentang apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Maka di sana terdapat pelbagai definisi ataupun takrif yang diberikan tentang komunikasi. Di sini saya bawakan 4 daripadanya. Iaitu yang pertama, definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan yang menyatakan bahawa komunikasi ialah perhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain, atau mengadakan perhubungan iaitu melalui percakapan, perbincangan, pertukaran pendapat dan lain-lain. Yang kedua ialah definisi yang diberikan oleh Sellers dalam penulisannya Success in Communication, yang menyatakan bahawa komunikasi adalah penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat, pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau image visual atau kombinasi mana-mana dari ketiga-tiga unsur tersebut, iaitu sama ada kombinasi tulisan dengan percakapan, percakapan dengan image visual, ataupun tulisan dengan image visual, supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat. Manakala di dalam The American Heritage Dictionary pula menyatakan bahawa komunikasi bermaksud proses pertukaran pemikiran, mesej dan maklumat melalui ucapan, isyarat, tanda atau penulisan. Dan yang keempat ialah komunikasi menurut pandangan Islam yang diberikan oleh Ghazali Sulaiman. Ghazali Sulaiman menyatakan bahawa komunikasi menurut Islam ialah proses dalam menyampaikan utusan kepada seseorang atau masyarakat untuk dijadikan milik bersama tentang maklumat, pengetahuan, kemahiran, sikap dan kepercayaan yang berlandaskan syariat Islam. Maka sekiranya kita lihat kepada keempat-empat definisi ini, kita maklum bahawa dalam komunikasi perlu ada perhubungan, yang mana ia merangkumi penghantaran atau penerimaan maklumat atau pertukaran maklumat. Sekiranya tidak ada penghantaran maklumat ataupun ada penghantaran tapi tidak ada penerimaan maklumat, maka komunikasi itu tidak sempurna. Dan apabila kita bercakap tentang komunikasi Islam pula, sudah semestinya ia perlulah berlandaskan syariat Islam. Dari segi mesejnya, dari segi kaedahnya, dari segi penyampaiannya dan sebagainya. Komunikasi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat banyak perkataan yang menerangkan aktiviti komunikasi. Antaranya ialah qara'a yang maksud membaca. Dalam surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baligh, sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 67.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kemudian basyir yang maksud khabarkan dalam surah An-Nisa ayat 138, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Qul yang maksud katakan dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, qul huwallahu ahad. Kemudian yad'una yang maksud menyeru dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa takum minkum yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebenarnya dalam surah Al-Imran ni ada 3 perkataan yang menunjukkan aktiviti komunikasi, iaitu yad'una menyeru, ya'muruna menyuruh, kemudian yanhauna mencegah. Kemudian tawasa yang maksud berpesan-pesan. Ini jelas kita boleh lihat dalam surah Al-Asr ayat 3 wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kemudian sa'ala bertanya dalam surah Al-Maidah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza uhilla lahum. Kemudian sami'a yang maksud mendengar. Dalam surah Al-Maidah ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Sami'na mendengar, kami dengar. Jadi ini adalah antara bukti yang menunjukkan bahawa aktiviti komunikasi terdapat banyak dalam Al-Quran. Tujuan, matlamat atau fungsi komunikasi. Untuk mengelakkan salah faham, setiap ucapan mesti mempunyai matlamat dan tujuan agar ia mampu melahirkan komunikasi yang berkesan. Antara matlamat komunikasi ialah, pertama, menjalin hubungan, kedua, untuk memberi motivasi, ketiga, bagi meluahkan penghargaan, keempat, berkongsi pengalaman, kelima, saling memahami, keenam, untuk mempengaruhi seseorang, ketujuh, memimpin dan mengarah, dan yang terakhir, untuk membantu. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi ini adalah antara tujuan komunikasi. Maka setiap tujuan ini perlulah menggunakan perkataan, nada, intonasi yang betul agar matlamat komunikasi yang disasarkan ataupun yang dimaksudkan itu dapat dicapai dengan baik. Contohnya untuk menjalin hubungan, maka perkataan untuk menjalin hubungan itu perlulah betul. Contohnya boleh kita berkenalan ataupun secara tidak formal kita berjumpa dengan seorang yang kita tidak kenali. Beritahu awak tinggal di mana, kenapa awak datang di sini dan sebagainya. Kemudian untuk motivasi, contohnya untuk memberi motivasi kepada pelajar. Jadi nada tu perlulah betul. Awak boleh, awak pasti boleh buat. Dengan perkataan dan nada yang betul, yang cukup memberi semangat kepada yang mendengar. Kemudian untuk meluahkan penghargaan, contohnya, terima kasih kerana membantu saya. Tapi sekiranya nadanya tidak betul ataupun perkataan yang digunakan tidak betul, ia memberi maksud yang berbeza. Contohnya, terima kasih kerana menghilangkan laporan yang saya siapkan 2 hari lepas. Dalam ayat tersebut, ia bukan maksud memberi penghargaan ataupun meluahkan penghargaan, tapi untuk memberi sindiran. Kerana telah seorang itu ataupun sahabat telah menghilangkan laporan yang telah disiapkan. Kemudian yang keempat, berkongsi pengalaman. Contohnya, kita nak nyatakan bahawa apa yang kita buat adalah untuk perkongsian, bukan kita nak menunjuk. Contohnya, di sini saya ingin kongsikan pengalaman saya di tempat kerja sebelum ini, tempat kerja lama. Seperti saya telah ditugaskan untuk buat itu dan ini. Jadi, nadanya juga dalam data tidak kuat ataupun tidak tinggi dan tidak terlalu perlahan, supaya ia didengari oleh semua audiens ataupun pendengar. Kemudian yang kelima, saling memahami. Jadi kita menunjukkan yang kita memahami keadaan seorang. Contohnya, sahabat kita dalam keadaan sedih ataupun berduka dengan kehilangan orang yang disayanginya. Jadi kita menunjukkan
rasa empathy kita kepada sahabat kita. Ya, contohnya saya minta maaf, takziah di atas apa yang telah menimpa keluarga awak. Saya faham. Semua ini sukar untuk diterima dengan nada yang rendah. Sebab kita nak menunjukkan bahawa kita ni simpati, kita memahami bahawa dia dalam keadaan sedih. Kemudian mempengaruhi. Mempengaruhi pula ada dua keadaan. Mempengaruhi seorang itu dalam bentuk yang baik atau mempengaruhi dalam bentuk yang sebaliknya. Baik, contohnya kita memujuk seorang untuk melakukan sesuatu. Boleh tak awak tolong saya? Sebab ini penting untuk imej syarikat kita juga. Bila kita, semua ini berjaya, nanti semua kita dapat habuan. Ya. Jadi kita mempengaruhi kita dengan cara memujuk, ya, seorang untuk membantu kita, ya, atau untuk melakukan sesuatu. Kemudian mempengaruhi dengan tujuan yang buruk. Contohnya mungkin ada seorang itu ingin blackmail ataupun memberi imej yang buruk kepada seorang yang lain. Contohnya, kamu jangan percaya sangat dengan dia tu. Sebenarnya dia tak ikhlas pun. Daripada kita je cakap macam tu. Jadi kita cuba mempengaruhi seorang dengan cara yang buruk. Kita cuba mempengaruhi seorang itu supaya tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh seorang yang lain. Ya. Kemudian yang ketujuh ialah memimpin dan mengarah. Contohnya, tolong siapkan laporan ini, saya perlukan segera, selewat-lewatnya esok. Ya, dengan nada yang tegas, kemudian perkataan yang jelas. Ya. Tolong siapkan. Itu dalam bentuk arahan. Kemudian membantu. Boleh saya bantu? Apa yang saya boleh tolong? Jadi ini adalah antara bentuk-bentuk komunikasi yang perlu dilakukan mengikut cara yang betul agar matlamat yang disampaikan itu dapat dicapai. Unsur-unsur penting dalam proses komunikasi. Bagi memastikan komunikasi yang dilakukan itu berkesan, maka kita perlu ambil kira beberapa unsur penting dalam komunikasi. Antaranya ialah pemberi dan penerima maklumat. Perlu ada pemberi dan penerima maklumat. Sekiranya ada pemberi sahaja tetapi tiada penerima maklumat, maka komunikasi yang dilakukan juga tidak berkesan. Kemudian yang kedua, perlu ada tujuan. Apakah tujuan komunikasi tersebut? Seperti yang telah dinyatakan tadi, contohnya untuk menyampaikan berita, memberi motivasi, menyampaikan penghargaan dan sebagainya. Kemudian, apakah berita-berita yang nak disampaikan? Perlu ada mesej atau maklumat. Kalau ada tujuan tapi tiada mesej disampaikan, maka komunikasi juga tidak kesampaian. Kemudian yang keempat, proses komunikasi atau perpindahan maklumat. Ini boleh berlaku secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga atau secara terus bersemuka. Contohnya, sekiranya ada konflik antara dua rakan sekerja di pejabat, maka dalam hal ini A mungkin boleh terus bersemuka dengan B untuk menceritakan masalahnya dengan B, atau A boleh mencari pihak ketiga iaitu C untuk membantunya menyampaikan rasa tidak senang hatinya terhadap B. Mungkin C ni orang yang disegani ataupun dihormati oleh B. Jadi ada proses, ya, bagaimana perpindahan maklumat tu nak disampaikan. Contoh lain, contohnya email. Kalau kita ingin menghantar email kepada suatu pihak sebagai pegawai bawahan untuk maklumkan bahawa kita telah melaksanakan arahan majikan ataupun pihak atasan, maka kita meletakkan ataupun kita meletakkan CC ataupun kawan kopi dalam email tersebut. Maksudnya ia juga dihantar kepada pihak atasan untuk maklumkan bahawa kita telah menghantar email tersebut kepada orang yang sepatutnya. Kemudian reaksi ataupun respon. Perlu respon dalam komunikasi. Kenapa? Untuk memastikan bahawa penerima itu menerima maklumat atau mesej yang disampaikan oleh pemberi maklumat.
Kalau diam ataupun tiada sebarang balasan, dapat dua kemungkinan, sama ada dia telah menerima tapi tidak membalasnya, atau dia memang tidak menerima mesej tersebut. Jadi perlunya ada reaksi atau respon ini bagi memastikan berita yang disampaikan, contohnya biasanya email lah, itu diterima oleh penerima. Kemudian yang keenam, perlu ada platform komunikasi. Jadi dalam hal ini pemberi maklumat perlu memilih platform apakah ataupun yang manakah yang sesuai untuk digunakan untuk komunikasi. Contohnya secara bersemuka, email, telefon dan sebagainya. Yang bergantung kepada keadaan. Kalau katakan perkara tu urgent ataupun segera, mungkin perlu bersemuka. Atau sekiranya terdapat perkara umum yang nak disampaikan kepada semua, kaki tangan, mungkin susah untuk bersemuka, maka email merupakan pilihan yang sesuai untuk menyampaikan berita. Dan terakhir sekali ialah halangan komunikasi. Halangan komunikasi ini di sini bukan maksud kita perlu mencari halangan, tidak. Tapi kita perlu mengetahui apakah halangan yang mungkin berlaku untuk menyampaikan komunikasi tersebut. Contohnya halangan fizikal, jarak yang jauh, mungkin nak bersemuka susah, maka kita perlu menggunakan platform yang sesuai, contohnya melalui email, ataupun sekarang kita terdapat banyak platform yang sesuai, contohnya Zoom, Google Meet, untuk mengadakan online conference ataupun konferensi atas talian, ataupun mesyuarat atas talian. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang perlu diambil kira bagi memastikan komunikasi yang dilakukan itu berkesan. Sekian saja untuk kali ini. Tunggukan sambungan kepada bab ini di dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.